Ini pula dakwaan dan juga pemahaman berkaitan dengan Hajarul Aswad. Batu hitam tu dah ada sebelum Muhammad lahir lagi. Orang Arab semua. Kaabah pun belum dia lagi. Kaabah ada 20 lebih Kaabah. Itu satu je orang tahu. So kita tahu dia kata mana ada, engkau tak tahu. Aku kata sejarah aku tahu. Betul? Okey. Kenapa? Batu hitam tu sebelum Muhammad lahir lagi, orang Arab semua dah cium batu hitam tu. Sembah batu hitam tu. Sembah. Tapi bila nak turun Islam, kenapa Muhammad masih buat lagi? Sampai Nabi mati pun, sampai sekarang pun orang cium batu hitam tu. Yalah. Saya tanya, itu bukan ajaran Islam. Tak syirik. So kenapa kau buat ini? Kita tanya. Sambil ni kau Tabah Haji dah ajar, oh tiap pergi Mekah, kita cium. Jadi alasan dia berhadiah kata, engkau cium itu, engkau sapu tangan dia, semua dosa-dosa engkau diampunkan. Siapa ajar tu? Quran tak kata, nak ampun dosa macam mana? Ada Quran sebut, kau sapu tangan kat batu hitam tu. Tak, so apa sejarahnya? Batu hitam tu lah Allah. Datuk, apa yang dinyatakan Nabi Muhammad dan kita ini dikatakan menyembah Hajarul Aswad yang dilakukan jahiliah dahulu, dan Hajarul Aswad dikatakan bukan dari syurga tetapi dari berhala yang dipanggil Allah. Datuk? Okey, hatta orang-orang jahiliah dahulu mereka tidak sembah Hajarul Aswad itu. Mereka ada berhala-berhala yang lain, tapi mereka mencium membesarkannya. Tapi mereka tak kata Hajarul Aswad adalah salah satu daripada Tuhan yang terbesar mereka. Jika mereka ada Hubal, mereka ada Manaf, mereka ada apa. Jadi sebab tu itu satu dakwaan dia lah. Walaupun ada riwayat-riwayat yang begitu, yang macam-macam begitu, tapi ternyata dalam teks-teks sejarah menunjukkan mereka mengangkat berhala-berhala yang besar. Hubal, Manaf, Lat, Uzza. Ini semua berhala mereka. Mereka tak angkat Hajarul Aswad tu sebagai berhala utama mereka. Kalau logiknya, itulah berhala utama mereka. Ya, dan kemudian, ini salah faham dia. Orang Islam apabila mereka pergi mencium Hajarul Aswad, mereka tidak menyatakan itu Tuhan. Mereka menciumnya. Kita mencium isteri kita, kita mencium suami kita, kita mencium anak kita, bukan berarti kita menyembahnya. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab yang merupakan khalifah yang kedua, paling jelas riwayat ini disebut dalam riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Sebagaimana dia menyebut, innaka la tadur wa la tanfa laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalta ma la uqabbilu. Sesungguhnya engkau tidak memberi manfaat dan mudarat. Dia kata pada Hajarul Aswad, jika tidak aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak menciummu. Sebab itu maka orang Quran tu adalah firman Tuhan. Yang bukan firman Tuhan, dia tak jadi ayat Quran kan. Kau tulis masuk, itu dah bukan Quran, kau buat kitab. Tapi sekarang Quran kita, ada tak bismillah? Ada. So Quran tu dah bukan Quran, dah diubah. Bismillah tu tak ada, sekarang kau buat bismillah. Apa makna bismillah? Mana bismillah tu apa? Tuhan yang cakap kan. Mana Tuhan cakap apa? Dengan nama Tuhan yang pun mana. Jadi kau kata, Tuhan tu ada Tuhan lain dekat atas dia. Itu apa? Kau baca apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita tak apa kan? Oh suka kepada tu. Tapi Alhamdulillah tu Tuhan yang bercakap. Mana Tuhan kata apa? Alhamdulillah. Tuhan tu suka kepada Tuhan dia. Jadi apa? Yang kau sembah kata Allah tu, dia ada Tuhan lagi atas dia. Dia cakap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik kot semua. Kenapa? Tunjuk aku jalan yang lurus. Tuhan kau tak tahu ke jalan lurus? Datuk, dia dalam dakwaan ini menyatakan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang bukan asli dan bukan firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam surah Al-Fatihah. Silakan Datuk. Ya, dia dakwaan ni saya rasa duka cita kalau dia seorang pensyarah universiti. Pensyarah universiti ni biasanya dia terdedah kepada penulisan dan kepada macam-macam, dia ada sedikit pemikiran lah, patutnya lebih luas. Dia tahu teknik menulis dan teknik berbahasa. Di dalam kita berbahasa, kadang-kadang kita untuk menyampaikan satu maklumat, kita kadang-kadang bukan mesti saya kata. Kadang-kadang kita mengajar untuk orang berkata. Macam kita ajar cakap-cakap kita, tapi kita beri pada anak kita supaya anak kita boleh ikut cakap kita. Dalam Quran ada doa. Dalam Quran ajaran Allah untuk manusia. Quran tu bukan untuk Allah. Quran tu untuk manusia.
Al-Quran itu ada hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Allah ajar bagaimana kita nak berdoa, bagaimana kita nak memujinya. Sebab itu namanya ajaran. Ajaran. Dalam ajaran itu Tuhan ajar bagaimana nak puji dia. Alhamdulillah. Itu cara dia puji. Kadang-kadang datang pula ayat dia menceritakan syurga dan neraka. Kadang-kadang amaran dia. Kadang-kadang doa. Bukan Tuhan doa pada diri Tuhan. Tuhan ajar kita. Ini teknik penulisan. Basic knowledge dalam teknik penulisan. Kalau seorang pensyarah begitu gagal untuk memahaminya, saya bimbang kita punya krisis yang teruk di dalam kualiti ilmu pensyarah universiti kita. Kalau begitu basicnya, dia pun gagal untuk fahami. Sebab itu Quran ini dia datang berinteraksi dengan manusia. Kadang-kadang dia bawa kita ke langit, dia bawa turun kita ke bawah, ke dunia. Kadang-kadang dia jelma dalam doa, kadang-kadang dia jelma dalam cerita. Quran kata tak boleh poligami. Macam mana kita ada undang-undang poligami? Itu saya tanya. Semua tak jawab. Dalam bagi mahkamah jatuh ke bagi awak cerai. Oh ya. Itu baru poligami. Yang ini nak tanya. Memang tak akan jawabnya. Itu bagi telefon. Siapa-siapa yang faham, sila bagi tahu. Datuk, ini melihat kepada yang mana dinyatakan bahawa tak ada dalam Al-Quran yang membolehkan poligami itu berlaku. Silakan Datuk. Pertama, saya tak tahu. Saya rasa mungkin mereka ni banyak sebut tentang Quran ni, mereka andai, mereka tidak baca Quran itu. Dalam Quran ada fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Kamu kawinilah apa yang baik untuk kamu daripada wanita 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Jika kamu bimbang kamu tidak dapat berlaku adil, maka satu. Maka hal itu disebut dengan jelas di dalam Al-Quran. Dan kemudian Allah menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bagi kamu pada Rasulullah itu contoh yang baik. Maka Nabi menterjemahkannya dan para sahabat dan memberitahu tentang poligami. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakannya, walaupun ada khasais keistimewaan Nabi itu dengan beberapa kelebihan. Dan para sahabat pada zaman itu melaksanakannya. Ini sahibul Quran, Tuhan punya Quran. Masalah mereka ini ialah mereka memisahkan Quran daripada Nabi Muhammad. Seolah-olah Quran itu datangnya asing, Nabi Muhammad itu datangnya asing. Daripada mana mereka mendapat Quran jika bukan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika mereka menafikan Nabi Muhammad, maka bagaimana untuk mereka menetapkan bahawa Al-Quran yang Quran itu kemudian dalam masa yang sama mereka nak menerima pula kononnya Quran ada itu dan ini untuk dijadikan sebagai asas di dalam penghujahan. Ini sesuatu keadaan yang mengelirukan. Jadi Allah tu nama patung berhala yang paling besar dalam zaman tu. So bila dia pecah tu, batu tu dia orang ambil, bawa ke Mekah tu. Itu yang letak kat Kaabah tu, kata batu surga. Sebab apa bukti tu batu ni? Itu batu pada patung berhala tu, batu bulan. Datuk, dakwaan dan juga pemahaman yang kedua ini merujuk kepada Allah yang kita sembah itu adalah bukan Tuhan, tetapi patung berhala terbesar di zaman Nabi Ibrahim. Komen Datuk. Saya telah sebut pada mukadimah tadi, ada kesesatan yang boleh menyebabkan seseorang itu sesat, berdosa, menyeleweng, tapi mungkin belum sampai ke tahap kekufuran ataupun keluar daripada daerah iman dan Islam. Tetapi menafikan Tuhan ataupun menyatakan Allah adalah berhala, ini adalah suatu dakwaan yang serius, bukan kesesatan biasa, tapi kesesatan yang mengeluarkan seseorang yang termasuk dalam nawaqidul iman, yang membatalkan iman. Kerana Allah Subhanahu wa taala ialah zat Tuhan yang sebenar, dan tidak ada orang Islam percaya tentang mana berhala. Islam adalah agama anti berhala. Tidak pernah ada dalam fikiran orang Islam tentang keberhalaan, sehingga disandarkan Allah itu kepada berhala. Dan ini satu masalah. Bagaimana beliau nak menyandarkan hal ini, bahawasanya Allah itu adalah nama berhala, berdasarkan fakta sejarah apa? Dan kalau dia kata ada buku yang menulis, buku itu berdasarkan kepada fakta apa? Kerana hal yang berlaku pada sekian lama zaman Nabi Ibrahim kononnya, bagaimana nak dibuktikan bahawa nama berhala itu ialah Allah? Sedangkan Al-Quran mengkhabarkan hal yang berbeza daripada hal itu.
Dan ini juga saya ragu-ragu tentang mendakwaan bahawa kononnya beliau mempunyai asas pengajian dalam sejarah, kerana sejarah itu mempunyai metodnya dan disiplinnya bagaimana untuk detect kepada maklumat-maklumat yang lepas. Dan ini bagaimana kalau dia satu orang boleh buat dakwah kemudian Allah nama apa pun sekali, tetapi atas asas apa hal itu dibina di dalam sejarah. Orang Islam, sebab itu kita sebut Muhammad Rasulullah tadi, rujukan mereka ialah Nabi Muhammad SAW, dan melalui Nabi Muhammad kita mempercayai Al-Quran. Daripada semua teks Al-Quran dan teks sunnah Nabi SAW, kita mengetahui orang Islam ialah anti syirik. Orang Islam tidak pernah mengkhayalkan berhala. Orang Islam sentiasa menyatakan Allah itu laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak ada apa pun yang menyamainya. Pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan? Dua kalimah syahadat yang dia kata tidak tanya. So kau ucap berapa syahadah? 2 syahadah. Kenapa kau tak 2? Kenapa kau tak 3, tak 4, tak 5? Habis Isa bukan rasul. Musa bukan rasul. Daud bukan rasul. Ibrahim bukan rasul. Kenapa tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Musa rasulullah wa asyhadu anna Isa rasulullah wa asyhadu anna Ibrahim rasulullah. Kenapa kau tak sebut? Kita tanya. Tapi Dia tak tahu dia kita akan- sesat. Datuk, ini berkaitan dengan persoalan mengenai kenapa 2 kalimah syahadah sedangkan 25 rasul yang ada tetapi Muhammad yang disebut. Silakan Datuk. Oh, terima kasih. Ini sebenarnya kita hairan bagaimana sebagai satu orang yang membesar di dalam Islam dia terlepas untuk memahami perkara yang paling basic. Kenapa kita menyebut Muhammad Rasulullah? Kerana Nabi Muhammad SAW itu merupakan Rasul yang diutuskan kepada kita melalui Nabi ini yang menjadi wakil Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan kita mengetahui semua hal yang lain termasuk Nabi-Nabi yang lain. Maka Nabi ini adalah kuncinya. Jadi kita nak mengetahui tentang Musa melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Tentang Isa melalui Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kuncinya ialah dengan mengakui Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Dengan masuk kepada Muhammad itu Rasulullah, maka segala yang dibawa oleh Muhammad, iaitulah Al-Quran dan segala-gala sunnah-sunnah baginda yang mengkhabarkan berita-berita yang lain, termasuk para Nabi yang lain, bererti kita mempercayainya kerana kita mempercayai Muhammad itu Rasulullah. Maka sebab itu asas yang pertama, kena mempercayai Muhammad itu Rasulullah, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu, kalau kita kata Isa Rasulullah, ia benar, tetapi bagaimana untuk kita mengetahui Isa? Mesti melalui jalan Al-Quran. Bagaimana untuk kita mengakui Al-Quran? Mesti mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Kan dia adalah Rasul, wakil Allah yang dihantar kepada kita. Sebab itu maka kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, ia menjadi pintu untuk kita mengakui semua khabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang Rasul-Rasul yang lain. Ini perkara basic untuk kita faham. Artinya kalau sekiranya dia mengakui Musa sebagai Rasulullah, ia benar, memang Musa Rasulullah. Tetapi Taurat tidak memberitahu tentang Isa. Taurat tidak memberitahu tentang Nabi Muhammad secara segala pendetailan ajarannya. Dengan itu maka dengan mengakui Muhammad berarti termasuk di dalamnya semua para Nabi yang lain. Sebab itu maka kemudian Taurat itu sendiri tidak ada yang originalnya. Wan Nurhayati Wan Alias adalah sebuah nama yang tidak asing dalam dunia kewartawanan di negara ini. Malah individu itu antara yang diiktiraf bakat dan jasanya. Dia juga antara wartawan yang paling banyak menerima pengiktirafan dari pelbagai pihak, malah sehingga ke istana. Jika dikaitkan dengan ajaran sesat, individu ini adalah antara wartawan yang pernah membongkar beberapa kumpulan ajaran sesat di negara ini. Tentu sukar kita bayangkan kenapa dia pula yang terkait dengan ajaran sesat. Ini adalah beberapa visual yang pernah dimuat naik ke laman Facebook miliknya. Hancur semua musuh Melayu 7 kali. Ilaha, ilarah, ilama. Dia bagaimanapun menafikan semua yang pernah disiarkan dan ditulis di Facebooknya terkait dengan aktiviti yang melanggar akidah Islam. Ilama. Aku Melayu.
Malah, pihak yang mendakwa dia mewujudkan agama Melayu baru. Dikatakan individu yang pernah berdendam kerana pendedahannya tentang aktiviti jemaah Islamiah satu ketika dahulu. Jadi ketika itu memang ada senarai watchlist jemaah Islamiah yang membabitkan beribu pelajar, pensyarah dan kaki tangan di UTM tu. Kerana ketika itu memang pada masa tu universiti itu dijadikan untuk sebagai pusat, dijadikan oleh pihak ni sebagai pusat melahir, merekrut ahli-ahli jemaah Islamiah yang baru daripada student, kaki tangan dan pensyarah. Jadi bila dia sebut yang dia kenal saya dan ada dalam satu portal di Perak Today bahawa dia menyebut saya ada pelajar di universiti itu, memang sah lah. Dialah orangnya yang dimasukkan dalam watchlist. Jelasnya segala aktiviti mereka hanya menunjukkan adat istiadat Melayu lama dan tiada kaitan dengan ajaran sesat. Penafsiran terhadap Islam juga katanya perlu dibezakan antara Islam Quran dan Islam Arab. Saya kata titik mula saya jumpa Islam Arab ni adalah dalam kumpulan militan Jemaah Islamiah. Itulah titik mula saya jumpa Islam Arab. Sebab dalam kumpulan militan Jemaah Islamiah ni, benda yang faham tak? Dia lain. Contoh, wanita lelaki sentuh haram. Itu Islam Arab bagi JI lah. Tapi sentuh wanita lelaki ikut Quran batal.